Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Okey, walaupun kita dalam suasana PKP di rumah, cikgu harapkan semua dapat belajar dengan baik. Jika ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp cikgu dan tanya cikgu soalan yang kamu ingin tanyakan. Okey, baiklah. Untuk hari ini, kita akan belajar topik yang pertama, iaitu dengan temanya penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab 1 iaitu mikroorganisma. Okey, baik. So, dalam topik ini kita akan lihat yang pertama, berkomunikasi mengenai mikroorganisma, di mana kamu kena tahu apa dia maksud mikroorganisma, di manakah mikroorganisma dan apakah dia. Okey, yang kedua, uh, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Dan yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, baiklah. Cikgu akan fokuskan kepada yang pertama dan juga yang ketiga. Okey, untuk eksperimen ini kita akan belajar secara teori dalam video yang kedua. Okey, baiklah. Okey, kita pergi kepada slide cikgu yang disediakan oleh Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram. Okey, baik, pelajar-pelajar. Okey, kita lihat. Apa dia maksud mikroorganisma? Okey, baik. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar. Mata kasar maksudnya dengan menggunakan mata kita sekarang ni. Kita tak akan nampak mikroorganisma. Walau bagaimanapun, kita akan dapat melihat mikroorganisma dengan menggunakan mikroskop. Okey, baik. Pelajar, sebagai tambahan, ada dua jenis mikroskop yang kita boleh gunakan untuk melihat mikroorganisma. Okey, iaitu mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Okey, kebiasaannya kalau kita nak lihat mikroorganisma biasa, kita boleh gunakan mikroskop cahaya. Tapi bagi mikroorganisma yang sangat seni seperti virus, dia yang paling seni sekali, kita hanya dapat lihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron. Okey, baik. Okey, mikroorganisma ini kita boleh jumpa pada organisma hidup yang lain seperti pada haiwan dan juga manusia. Okey, baik. Mikroorganisma yang kita boleh jumpai pada haiwan dan juga manusia itu dikenali sebagai flora normal. Okey, baik. Mikroorganisma yang merupakan flora normal ini tidak akan menyebabkan penyakit. Okey. Berbeza dengan patogen. Okey, patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, baik. Okey, contoh-contoh mikroorganisma yang kita boleh dapati pada tubuh badan kita yang tidak menyebabkan penyakit dan dikenali sebagai flora normal, iaitu pada bahagian atas salur pernafasan kita. Okey, di sini. Okey, iaitu Staphylococcus dan Streptococcus. Okey, kemudian kita juga boleh jumpa mikroorganisma pada bahagian kulit kita, iaitu Staphylococcus dan Corynebacterium. Okey, baik. Yang ketiga, pada bahagian usus kecil kita. Ini bahagian usus kecil kita, iaitu seperti E. coli, Streptococcus dan Lactobacillus. Sebenarnya ini adalah bakteria. Okey, kenapa dia ada nama bakteria Coccus, Bacillus? Nanti kita akan pelajarinya kemudian. Okey. Di bahagian uretra, ini bahagian uretra, iaitu salur di mana yang ni pundi kencing. Okey, yang ni uretra. Salur di mana urin yang dihasilkan ataupun urin yang disimpan pada bahagian kita punya pundi kencing akan dikeluarkan melalui kita punya organ penyingkiran perkumuhan, iaitu seperti Corynebacterium dan juga Staphylococcus. Okey, baik. Kenapa kita perlu pelajari tentang flora normal ni? Okey, ada kepentingan mikroorganisma ini kepada manusia. Iaitu yang pertama, dia boleh bersaing dengan patogen. Tadi cikgu dah kata tentang patogen kan? Okey, patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Manakala flora normal adalah mikroorganisma yang tidak menyebabkan penyakit. Jadi, flora normal ini dia akan bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Koloni bermaksud sekumpulan.
Sebab patogen ini kadang-kadang dia hadir dalam bentuk koloni, berkumpulan. Dia tidak hadir dalam satu-satu saja. Okey, yang kedua, flora normal terdiri daripada bakteria yang boleh mensintesiskan vitamin B12 dan juga vitamin K. Vitamin amat diperlukan untuk mengekalkan kesihatan badan. Okey, yang ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon iaitu usus besar kita dan juga tisu di dalam salur pencernaan. Okey, yang keempat, flora normal merangsang pembentukan antibodi. Apa dia antibodi? Iaitu bahan yang dihasilkan oleh badan kita untuk melawan patogen yang menyebabkan penyakit. Okey, baik. Mikroorganisma boleh dikelaskan kepada 5 jenis iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Ingat ini pelajar, ini akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, baik. So, yang pertama sekali kita akan pergi go through about fungi ataupun dikenali juga sebagai kulat. Okey, baik. So, ini adalah gambar kulat yang dikenali sebagai myko. Okey, myko merupakan fungi yang mikroskopik. Maksud mikroskopik ni dia sangat kecil lah. Perlukan mikroskop untuk melihatnya. Okey, baik. Okey, untuk menerangkan tentang kelas-kelas dalam mikroorganisma ini, ingat tadi kita ada 5 jenis mikroorganisma. Kita perlu tahu 5 fakta tentang setiap kelas tersebut. Dan fakta ini sangat penting yang akan disoal dalam peperiksaan, terutamanya pada bahagian objektif. Okey, yang pertama kita perlu tahu tentang saiznya, yang kedua bentuk, yang ketiga habitat ataupun tempat tinggal, yang keempat cara pembiakannya, bagaimana dia membiak, dan yang kelima ialah nutrisi ataupun cara pemakanannya. Okey, baik. So kita lihat yang pertama, saiz fungi ataupun kulat. Okey, saiznya adalah berbeza-beza. Okey, fungi mikroskopik dan fungi makroskopik. Okey, ini makroskopik seperti cendawan. Dia saiznya lebih besar lah. Boleh lihat dengan mata kasar. Dan fungi mikroskopik adalah seperti yeast dan juga myko. So, ini adalah yeast. Okey, yang ini adalah myko. Okey, yang ini adalah yeast sebenar. Ni di bawah dia ada berikan sedikit warna untuk kita dapat lihat dengan jelas. Okey, baik. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Kalau makroskopik dengan mata kasar saja dah boleh. Okey, fungi seperti myko lazimnya wujud berkoloni ataupun berkumpulan. Macam ni myko. Okey, macam ni myko, dia berkumpulan. Okey, kita pergi pada fakta yang kedua tentang bentuknya. Okey, ada 2 jenis fungi iaitu unisel dan juga multisel. Apa maksud unisel? Iaitu organisma yang terdiri daripada satu sel. Multisel pula ialah organisma yang terdiri daripada banyak sel. Okey, kalau unisel means satu sel saja, seperti macam ni yeast. Dia satu-satu sebenarnya. Ni sekarang ni dia bertunas. Dia bercantun maksudnya dia bertunas. Sebenarnya dia satu-satu saja. Dan dia yeast dia berbentuk sfera kecil, bulat-bulat. Okey, fungi multisel seperti myko. Terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera. Ni bahagian sporangium dia. Nampak dia hadir dalam bentuk koloni banyak. Okey, ini sporangiumnya yang berbentuk sfera dan juga hifa. Hifa di bahagian bawah. Nanti kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ini adalah bentuk bagi fungi unisel dan juga fungi multisel. Unisel seperti yeast. Dia berbentuk sfera macam ni, satu-satu. So, satu sel lah. Kalau macam ni, multisel banyak sel. Banyak ni. Ini adalah myko. Okey, baik pelajar, perlu tak kamu menghafal setiap bahagian-bahagian ni? Tak perlu, sebenarnya dia tak akan disoal. Okey, jangan risau. So, yang pentingnya kamu kena ingat dia punya bentuk ni. Ingat yeast bentuk macam ni dan ingat myko bentuk dia seperti ni. Ini adalah gambar cendawan iaitu fungi makroskopik. Okey, baik. Nutrisi fungi iaitu cara pemakanannya. Okey. Sesetengah fungi merupakan saprofit. Maksud saprofit ialah organisma yang mendapat nutrien ataupun makanan daripada organisma yang telah mati dan juga reput. Okey, ada sesetengah fungi pula merupakan parasit
iaitu dia mendapatkan makanannya daripada perumah yang hidup. Okey, baik. Nampak ini adalah apa? Muko. Okey, habitat tempat tinggal fungi. Okey, habitatnya berkait dengan bagaimana cara pemakanannya. Okey, baik. Uh, Fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan yang reput, iaitu seperti yang jenis yang saprofit, pada tinja, kulit haiwan dan juga pada makanan. Okey, fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan juga lembap. Okey, cara pembiakan. Yang kelima. Okey, fungi unicell, dia ada dua cara pembiakan iaitu secara assex dan juga secara seks. Kalau secara assex, dia melalui proses pertunasan iaitu yang dilakukan oleh yeast ini. Nampak? Yeast tadi berbentuk spira satu, kemudian dia bertunas. Tunas ni nanti bila dia bercerai daripada badan induknya, itulah dia jadi anak. So itu cara dia membiak. Maksudnya membiak dia semakin banyak bilangannya. Okey, baik. Kalau pembiakan secara assex adalah melalui pembentukan spora ataupun pertunasan dan juga pembentukan spora. Okey, baik. Kalau pembiakan seks adalah secara konjugasi. Konjugasi, kalau assex dia melibatkan satu individu sahaja, macam ni tadi pertunasan satu individu saja. Okey, kalau seks dia melibatkan dua individu. Okey, kita lihat bagaimana pembiakan secara seks. Okey, kita lihat ni. Okey, muko menjalankan kedua-dua jenis pembiakan iaitu seks dan juga assex. Kalau pembiakan assex ni adalah melalui pembentukan spora, manakala pembiakan seksnya adalah melalui konjugasi. So nampak ni, konjugasi dia ada dua individu. Kalau pembentukan spora ataupun assex, dia satu individu sahaja. Okey, baik. Okey, macam mana pembentukan spora itu merupakan cara pembiakan fungi. Okey, bahagian sporangium ini apabila dia telah matang, dia akan pecah lalu dia akan membebaskan spora-spora. Okey, spora-spora ini sangat halus dan ringan yang boleh dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai. Jika sesuai, spora tersebut akan bercambah menjadi muko yang baru tanpa melibatkan persenyawaan. Okey, kalau konjugasi iaitu pembiakan seksnya, okey, berlaku pertemuan hifa. Ni bahagian bawah ni adalah hifa. Antara hifa ni dia ada satu salur. Dia akan bertemu kat sini. Iaitu di mana gamit dihasilkan dan persenyawaan gamit menghasilkan muko yang baru. Gamit itu adalah sel pembiakan. Contohnya kalau bagi muko, sel pembiakan muko lah. Okey, baik. Kita pergi kepada kelas mikroorganisma yang kedua, iaitu alga. Nampak alga? Apa yang kita boleh nampak? Dia berwarna hijau. Itu merupakan ciri penting bagi alga. Okey, baik. Pemakanan alga. Kita nampak tadi alga berwarna hijau kan? Bermakna kehadiran klorofil di dalam selnya membantu dalam alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan syarat fotosintesis ni mesti ada 4. Iaitu perlu ada cahaya, perlu ada karbon dioksida, perlu ada air dan yang keempat perlu ada klorofil. Okey, tempat tinggal alga adalah pada air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang mesti terdedah kepada cahaya matahari. Tanpa cahaya matahari, alga tak akan hidup. Okey, baik. Cara pembiakan bagi alga. Okey, contoh alga. Yang contoh ni awak kena hafal iaitu seperti Chlamydomonas. Okey, Spirogyra. Ni Chlamydomonas, Spirogyra. Okey, Chlamydomonas membiak secara assex melalui belahan dedua dan juga secara seks melalui konjugasi. Okey, Spirogyra pula membiak secara konjugasi. Okey, kita lihat bagaimana pembiakan kedua-dua mikroorganisma dalam kumpulan alga ni. Okey, yang pertama kita lihat Chlamydomonas. Okey, mula-mula dia satu, ni pembiakannya secara assex. Okey. Okey, mula satu, kemudian nampak dia berganda. Mitosis adalah proses penggandaan daripada satu sel kepada banyak sel. Nampak daripada satu individu lama-lama ni dia pecah, jadilah banyak individu. Okey.
Okey, manakala pembiakannya secara seks pula, nampak dia melibatkan dua dua individu, iaitu uh, gamit daripada Chlamydomonas yang berlainan. Okey, kemudian berlakunya proses konjugasi, nampak dia ada pencantuman kat sini. Okey, nampak dekat sini gamit dia bercantum, okey, menghasilkan zygote iaitu sel anak melalui meiosis. Kemudian dia jadi banyak sel baharu dihasilkan. Okey, baik. Kita lihat saiz alga. Okey, baik. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza, makroskopik dan juga mikroskopik seperti fungi tadi. Okey, baik. Kalau contoh bagi makroskopik adalah alga laut yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Kalau kita lihat dekat laut, permukaan laut, kita nampak hijau-hijau, itulah dia alga. Dan biasanya dia dalam bentuk berkelompok lah, berkoloni. Sebab itu kita nampak dengan jelas. Okey, baik. Kalau mikroskopik seperti Chlamydomonas dan Spirogyra, kita kena lihat melalui mikroskop. Okey, saiz ni, perlu tak kita hafal saiz-saiz mikroorganisma? Tak perlu belajar. Yang penting awak kena tahu dia bersaiz kecil. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Okey, dia punya saiz contohnya macam satu, ni. Ramai pelajar yang tanya tentang itu, macam mana kita nak sebutkan perkataan ini. Ini adalah mikro, unit bagi pengukuran. Maksudnya mikro ni dia sangat kecil lah. Mikrometer. 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey, bentuk bagi alga. Okey, ada unisel dan juga ada multisel. Okey, kalau unisel ingat satu sel saja, kalau multisel ingat macam Spirogyra dia multisel, so dia ada banyak sel. Nampak kat sini? Nampak banyak sel kan? So dia adalah multisel. Macam ni Chlamydomonas dia satu sel. Okey, baik. Okay, kita pergi kepada kelas yang ketiga iaitu protozoa. Ini adalah contoh gambar rajah bagi protozoa. Okey, saiz protozoa. Okey, kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Kita kena guna mikroskop dan biasanya dia wujud secara koloni iaitu berkelompok. Okey, baik. Bentuk protozoa, dia macam-macam bentuk. Contoh dekat sini yang awak perlu ingat adalah bagi paramecium dan juga ameba. Dua ni je yang awak perlu ingat. Okey, paramecium bentuk dia seperti selipar. Dan mempunyai struktur mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel. Kita lihat kat sini lah. Okey, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Perlu tak kita hafal ni? Tak perlu belajar. Yang penting awak kena ingat dia punya bentuk dia macam mana. Silia ni membantu dalam pergerakan paramecium. Okey, baik. Ini bentuk bagi paramecium. Yang kedua ialah bentuk bagi protozoa. Ini bentuknya di bawah mikroskop. Okey, yang ini adalah lukisannya secara figure. Okey. Okey, ameba tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia sentiasa berubah-ubah. Kalau kita lihat kat sini dia seperti telur mata lembu. Kita masak telur mata lembu tu kan. Okey, baik. Ini adalah struktur-struktur bagi ameba. Okey, baik. Tak perlu hafal pelajar. Okey, baik. Okey, pemakanan bagi ameba. Pemakanan bagi protozoa. Okey, dia mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Ada protozoa yang mempunyai klorofil seperti Euglena. Lalu dia mendapatkan makanannya secara fotosintesis. Dan ada yang bersifat seperti parasit iaitu Plasmodium species. Manakala ameba pula dia mendapatkan nutrien melalui proses fagositosis iaitu proses menelan makanan. Okey, bagaimana dia menelan makanan? Okey, baik. Kita lihat pada rajah 1.11 ni. Okey, nampak tak struktur ni? Ini dipanggil sebagai pseudopodium. Ni dia. Pseudopodium ataupun kita kenali dia sebagai kaki palsu. Ni macam ni. Ni makanan dia dekat tengah-tengah. Okey, kaki palsu ini penting dalam fagositosis iaitu proses menelan makanan dan juga satu lagi untuk proses pergerakan dia. Okey, bila dia nampak makanan, bukan nampak lah, bila ada makanan, pseudopodium ni akan mengunjur lalu mengelilingi makanan, lalu akhirnya dia akan ditelan masuk ke dalam vakuol makanan, lalu dia akan cernakan, lalu nutriennya akan diserap oleh ameba.
Okey, bagaimana protozoa membiak? Okey, kita lihat dekat sini ada dua, iaitu paramecium dan juga amoeba. Okey, kedua-duanya melakukan pembiakan secara aseks, iaitu satu individu saja dia boleh membiak. Cara pembiakan aseks yang dilakukan ni adalah belahan dua, iaitu daripada satu terbelah dua, jadilah dua macam ni. Okey, baik. Paramecium juga membiak melalui pembiakan seks, iaitu konjugasi. Di mana dekat sini bahagian badan dia ni dia akan bercantum ataupun bertaup untuk melakukan pertukaran bahan genetik. Okey, baik. Okey, habitat protozoa. Okey, ialah di air tawar. Okey, bagi paramecium lah. Bagi amoeba pula, di tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Okey, kita pergi pada kelas yang seterusnya, iaitu bakteria. Okey, saiz bakteria dia merupakan mikroorganisma unisel yang bersaiz 0.2 hingga 10 mikrometer. Dan bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Okey, bentuk bakteria. Okey, bakteria mempunyai 4 bentuk. Yang ni penting sangat yang perlu awak ingat. 4 bentuk itu ialah sfera, pilin, rod dan juga koma. So kita lihat kat sini. Bentuk-bentuk bagi bakteria ada 4 kena ingat. Bentuk ni awak kena hafalkan dalam peperiksaan dia ada bagi bentuk dan dia suruh awak nyatakan bentuk tu. Okey, baik. Streptococcus. Tadi saya cakap kan kenapa ada nama coccus? Sebab dia berbentuk coccus, bulat-bulat macam ni. Yang ini adalah bentuk spirillum ataupun spiral. Okey, iaitu bakteria Treponema pallidum. Okey, yang ketiga bentuknya bacillus. Sebab itu nama bakteria ini adalah Bacillus anthracis. Okey, yang ni pula nama dia Vibrio chlorella. Kenapa? Sebab bentuknya adalah bentuk vibrio. Okey, iaitu berbentuk koma. Ini bentuk rod. Ini bentuk spiral, ini bentuk coccus ataupun sfera. Okey, baik. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa, tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey, ini adalah bentuk bagi bakteria. Perlu tak kita hafal ni? Tak perlu belajar. Okey. Okey, struktur asas bagi bakteria. Okey, bakteria mempunyai kapsul yang berfungsi untuk melindungi dinding selnya. Sesetengah bakteria mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria ini melekat pada permukaan tertentu. Okey, sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu dalam pergerakannya. Ini flagellum. Okey, baik. Okey, pemakanan bakteria. Apa bakteria makan? Pelbagai cara. Ada yang mempunyai klorofil. Lalu dia bolehlah buat makanannya sendiri. Ada yang bersifat parasit. Dia ambil ataupun dia mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Dan ada juga yang bersifat saprofit, iaitu dia mendapatkan nutrien daripada benda yang repot ataupun yang telah mati. Okay, habitat bakteria, kita boleh jumpa bakteria di mana-mana saja, di udara, di air, di tanah dan semua organisma dan juga bahan yang telah mereput. Okey, cara pembiakan bakteria iaitu aseks, belahan dua dan juga seks konjugasi. Okey, ini adalah belahan dua sama macam paramecium dan juga amoeba. Daripada satu dia terbelah dua. Mula dia buat pembahagian bahan genetik, kemudian dia terpisah, sitoplasma terpisah lalu menghasilkan dua sel anak. Ini aseks. Okey, manakala pembiakan seksnya pula adalah melalui konjugasi, iaitu di mana ada pembentukan tiub konjugasi. Lalu pemindahan bahan genetik pun berlaku. Okey, kemudian sel anak pun dihasilkan. Okey, konjugasi bakteria. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okey, kita lihat pada gambar rajah ni, kita nampak kat sini dia ada plasmid. Okey, baik.
Ciri istimewa bagi bakteria, bakteria seperti Bacillus anthracis, ya, maksudnya dia berbentuk bacillus. Ini bentuk bacillus itu bentuk root. Dia membentuk endospora. Baik, supaya dia dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas, sejuk, kemarau atau kekurangan makanan. Endospora ini ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang sangat kuat. Jadi permukaan pelindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhannya, dan seterusnya dia akan bercambah untuk membentuk bakteria yang baharu. Maksudnya bila keadaan tak sesuai, bakteria akan membentuk endospora. Bila dia dah sesuai, dia akan bercambahlah menjadi bakteria baharu. Ini adalah endospora bagi Bacillus anthracis. Ini adalah ciri-ciri istimewa bagi bakteria. Dia ada permukaan pelindungannya untuk melindungi spora. Kemudian bila sesuai dia akan pecah. Yang terakhir sekali adalah kelas mikroorganisma virus. Saiz virus dia paling seni, kurang daripada 0.5 mikrometer dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. So ini adalah mikroskop elektron. Biasanya mikroskop elektron ni kita boleh jumpa pada makmal-makmal yang besarlah seperti di universiti dan sebagainya. Kalau di sekolah kita hanya ada mikroskop cahaya. Bentuk-bentuk virus ada pelbagai bentuk dekat sini. Ada yang berbentuk sfera, ada yang berbentuk helix, ada yang berbentuk polyhedral, ada yang berbentuk kompleks, iaitu gabungan antara helix dan polyhedral. HIV virus, hepatitis, Ebola, adenovirus, influenza, rabies, bacteriophage, ni macam spider kan, papilloma virus, rotavirus dan juga herpes virus. Bentuk dia berbeza. Kita lihat dekat sini pengelasan bentuk virus. Bentuk sfera seperti influenza. Perlu tak kita hafal ni? Tak perlulah. Kita ingat sajalah sfera macam ni bulat. Helix. Helix macam ni berpintal-pintal. Itu virus mosaic. Polyhedral, adenovirus dan juga kompleks seperti bacteriophage. Struktur asas bagi virus terdiri daripada asid nukleik iaitu DNA ataupun RNA. So kita lihat kat sini RNA, DNA. Itu dia punya bahan asas je lah, bahan genetik dia kat situ. Dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virusnya. Ciri-ciri khas bagi virus. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. So jadi ada sains yang kata virus ni bukan benda yang hidup kerana dia tidak melakukan proses hidup. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Kalau tak ada ni dia tak akan boleh hidup. Dia perlukan perumah. So, Rajah menunjukkan urutan proses pembiakan bacteriophage iaitu merupakan salah satu daripada virus. Iaitu kenapa namanya bacteriophage? Kerana dia menjangkiti bakteria untuk membiak. Dan bakteria itu adalah sebagai perumahnya. So ini adalah bakteria. So kita ada bacteriophage dekat sini. Macam mana dia nak mulakan pembiakan? First, dia akan melekatkan dirinya pada permukaan sel perumah. Yang kedua, virus akan menyuntik bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria iaitu sel perumah. Kemudian bahan genetik virus akan mengambil alih, menguasai sel bakteria sambil membahagi. Nampak dia membahagi. Dengan menggunakan bahan yang terdapat dalam bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Bilangan virus yang baru telah lengkap dihasilkan dan dia akan mengganda semakin banyak. Itu kita kenali sebagai replikasi. Kemudian virus yang dah komplit macam ni, matang,
dia akan memecahkan sel bakteria lalu membebaskan diri untuk menjangkiti sel bakteria yang lain. Itulah cara dia membiak. Okey, baik, kita pergi kepada 1.13 iaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 faktor iaitu kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Ini awak kena hafal faktor-faktor ni. Sangat penting. Dan setiap faktor-faktor ini ada eksperimen khas yang perlu dilakukan. Okey, baik. Tapi kita akan belajarnya secara teori dahulu. Okey, baik. Faktor yang pertama itu kelembapan. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan kebanyakan mikroorganisma. Okey, persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. So dia tak boleh tumbuh pada keadaan yang kering. Perlukan keadaan yang lembap iaitu kehadiran cahaya, kehadiran air. Okey, faktor yang kedua ialah cahaya. Okey, mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil dan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Okey, manakala mikroorganisma seperti kulat dan bakteria yang tiada klorofil, sebab ada bakteria yang ada klorofil dia perlukan cahaya. Okey, bakteria yang yang tiada klorofil dia akan tumbuh dengan lebih baik pada keadaan yang gelap. Okey, pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Sebab itulah kalau contoh situasi sekarang kita jemur pakaian, kenapa kita perlu jemur pakaian kita di luar yang terdapatnya cahaya matahari? Kerana cahaya matahari mempunyai sinaran ultraungu di mana dia dapat membunuh mikroorganisma. Jadi pakaian kita tu bersih lah, tak ada mikroorganisma. Berbanding dengan pakaian yang kita sidai di dalam bilik yang gelap, yang terkurung. Dia akan berbau busuk sikit, betul tak? Sebab mikroorganisma suka di kawasan yang lembap dan gelap. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor suhu. Okey, suhu optimum bermaksud suhu yang terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisma iaitu pada 35 hingga 40 darjah Celsius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Bila suhu tu terlalu rendah, pertumbuhannya akan terencat. Kalau suhu tu terlalu tinggi, dia akan musnah pula. Okey, faktor yang keempat ialah nilai pH. Okey, kita ada 3 nilai pH iaitu pH yang neutral, pH yang berasid dan pH yang beralkali. Pertumbuhan mikroorganisma sangat baik pada keadaan nilai pH 7 iaitu pH yang neutral. Okey. Ada juga, walau bagaimanapun ada juga mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid ataupun yang beralkali. Okey, faktor yang kelima iaitu kehadiran nutrien. Nutrien ialah makanan. Tak ada makanan, mikroorganisma tak boleh hidup kan? Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okey, pertumbuhannya akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Maksudnya kat sini walaupun nutrien ada tapi faktor yang lain seperti kelembapan tak ada, okey, suhu yang tak sesuai, dia tetap tak boleh tumbuh dengan baik. Okey. Okey, baik, kita dah habis topik 1.1. Okey, cikgu harapkan jika ada soalan, kamu boleh tanyakan kepada cikgu bila-bila masa. Okey, untuk 2 eksperimen untuk menguji kehadiran mikroorganisma dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, cikgu akan bincangkan pada video yang kedua.